Baik, kita bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Mac, ya, kalau boleh kita gambarkan, kita imbas kembali pada awal PKP dahulu telah pun diumumkan pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat, dan dalam elemennya itu ada disebutkan tentang pemberian moratorium ataupun penangguhan pembayaran pinjaman kepada institusi kewangan. Ya, ia akan berakhir pada hujung September ini nanti. Dan sebenarnya ada banyak perkara yang perlu diketahui oleh mereka yang mengambil moratorium ini, kerana ada perkara penting iaitu mengenai pelanjutan tempoh. Kalau anda perlu melakukan pelanjutan, jadi ada perkara yang perlu anda lakukan. Okey, selama tempoh 6 bulan itu, adakah dalam kita melihat pelanjutan dan juga untuk kita melihat adakah akan ditambah lagi tempoh moratorium itu, institusi keuangan berhak untuk memberikan kata putus ataupun mereka sebenarnya boleh meletakkan perkara itu sebagai satu gagasan untuk melihat adakah peminjam-peminjam itu akan lebih dibela dengan lebih baik. Dan ini kita akan dapatkan penjelasannya kerana kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam, untuk bercakap tentang persediaan sebelum moratorium berakhir. Dan kita terus saja bersama dengan Dr. Afzal Nizam. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Sihat alhamdulillah. Waalaikumsalam, Is. Apa khabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Doktor, kita nak melihat ni persediaan untuk bagi mereka yang sudah pemula untuk menstrukturkan semula pembiayaan pinjaman masing-masing kepada institusi keuangan yang akan berakhir pada September nanti. Doktor sendiri melihatkan kepada situasi bank-bank ataupun institusi keuangan sekarang ini, adakah boleh kita lanjutkan lagi untuk moratorium ini, dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang boleh digagaskan? Okey, persoalan sama dia akan dilanjutkan atau tidak, ianya amat bergantung kepada arahan yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Malaysia lah. Jadi saya fikir dari sudut para peminjam, apa yang saya sarankan adalah mereka perlu datang ataupun tampil ke depan untuk berbincang dengan bank yang mereka bertransaksi lah. Kerana kalau kita tentu tampil ke depan dan bersikap telus tentang pendudukan kewangan, saya rasa satu penyelesaian boleh dicapai antara pihak peminjam dan juga pihak bank lah, institusi perbankan. Dan samping itu, bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah kewangan dan sebagainya, dan ada pihak seperti AKPK yang orang kata tu boleh menjadi orang tengah dalam untuk menyelesaikan sekiranya sesuatu menghadapi kemelut kewangan lah. Jadi saya rasa sebagai orang kata tu persiapan awal bagi mereka yang kata tu masih lagi menghadapi masalah kewangan, perlu datang supaya mungkinlah berjumpa dengan bank-bank yang mereka bertransaksi tadi itu. Baik. Baik, cuba doktor, apabila tempohnya akan berakhir pada September nanti, pihak bank juga sebenarnya berhadapan dengan situasi isu kecairan, kerana apabila berlaku moratorium ini, maka kebarangkalian untuk berlakunya hutang lapuk juga tidak dapat kita elakkan. Jadi mungkin bagi doktor, bagaimana nak memastikan supaya dalam situasi sekarang kita memberikan, kalau ada pun pelanjutan, biarlah pelanjutan yang bersasar supaya tidak semua diberikan pelanjutan ini, kerana ia mungkin akan memberi implikasi kewangan kepada pihak perbankan pula. Betul, itu yang saya rasa kita orang kata tu perlu educate kita punya rakyat bahawa sektor perbankan ini pun merupakan suatu perniagaan sebenarnya. Maksudnya mereka pun orang kata tu perlukan hasil, dan setelah ditolak kos maka adalah keuntungan ataupun rugilah, itulah sebaliknya. Tapi maksudnya sekiranya dalam kes moratorium ni terus diberikan orang kata tu tanpa bersasar, yang saya nampak kesannya dari segi sudut aliran tunai bagi pihak perbankan pula lah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sektor perbankan juga merupakan suatu bentuk perniagaan, dan mereka juga ada aliran tunai yang perlu mereka orang kata tu uruskan. Jadi dalam kes adakah perlanjutan moratorium perlu dilakukan, saya berkemungkinan lah, ini kira kata tu anggapan lah ya, ianya kalau dilaksana pun ataupun dilanjutkan mungkin bersifat orang kata lebih bersasar hanya bagi mereka yang betul-betul orang kata tu memerlukan. Macam sekarang ni tak kira sama ada mereka yang masih menerima gaji seperti biasa atau mereka yang terjejas, semuanya orang kata tu mendapat manfaat yang sama. Jadi kalau tu akan datang ni untuk lebih orang kata tu bersasar, pelanjutan tu saya beranggapan ianya bakal lebih bersasar lah. Okey. Doktor, apakala kita melihat dengan aliran tunai yang semakin ketat dalam institusi perbankan, adakah ia akan mewujudkan satu
satu suasana apabila pemberian pembiayaan pinjaman baharu akan lebih diperketatkan syarat-syarat pinjamannya oleh institusi keuangan disebabkan kekangan aliran tunai tersebut, Doktor? Itulah dia, maksudnya sektor perbankan ni pun ada dia punya ukuran-ukuran kecairan dia. Kalau kecairan tu terjejas, memang orang kata tu mungkinlah pihak perbankan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktiviti kegiatan pinjaman. Tapi buat masa ini berdasarkan angka-angka ataupun nisbah yang sedia ada, buat masa ini kecairan tunai di sektor perbankan masih lagi baik. Contoh, nisbah tunai buat masa ini adalah sekitar 140% ya pada bulan Mei yang lalu, melebihi daripada nisbah minimum iaitu 100%. So maksudnya untuk setiap satu pengeluaran terdapat aset tunai berjumlah 140% yang boleh menampung setiap pengeluaran tadi itu. Jadi buat masa ini bank tiada masalah tentang kecairan, sentiasa berada dalam keadaan baik. Satu lagi, Doktor, apabila Menteri Kewangan sendiri memberikan cadangan supaya mereka yang terjejas dan memerlukan pelanjutan ini supaya mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Jadi bagaimana pula proses seterusnya? Adakah memadai sekadar dengan AKPK sahaja ataupun mungkin kerajaan perlu ada suntikan lagi kepada pihak yang masih lagi memerlukan bantuan ini? Saya rasa ini bergantung pada sektor-sektor yang mereka bekerja lah. Kalau macam kita sedia maklum, sektor pelancongan ataupun dan juga sektor berkaitan dengan industri penerbangan masih lagi terjejas kan. Jadi mungkinlah kot kalau katakanlah nak beri lagi suntikan tunai ataupun bantuan tunai, mungkin golongan-golongan ini yang saya rasa bakal menerima manfaat lah, mengikut keutamaan. Seperti kalau katakanlah subsidi upah dan sebagainya, itu mungkin suatu bentuk yang boleh dipertimbangkan bagi sektor-sektor yang betul-betul terjejas dan ditampung pula ataupun ditambah pula mungkinlah kot moratorium bagi golongan yang begitu-begitu terkesan. Jadi saya rasa begitulah cara dia nak kerajaan untuk menguruskan situasi kejutan disebabkan oleh COVID-19 ni. Okey. Doktor, bagi pandangan peribadi doktor sendiri, adakah dengan melihat sekiranya dilanjutkan lagi tempoh moratorium ini, ia akan lebih membebankan para peminjam untuk tempoh pinjaman yang akan lebih dipanjangkan ataupun pembayaran semula untuk pinjaman ini yang akan disekalikan yang akan membebankan pengguna dalam satu kuantiti jumlah pembayaran balik yang lebih besar, Doktor? Kalau kita gabungkan dengan macam katakanlah perstrukturan semula hutang, penjaduan semula hutang dan kita pun sedia maklum bahawa kadar pinjaman buat masa ini sangat-sangat kompetitif dan baru-baru ini pun pihak Bank Negara Malaysia telah menurunkan kadar dasar semalaman dan kadar OPR ni pun dah orang kata tu terendah dalam sejarah di Malaysia ni ya. Jadi maksudnya sebagai peminjam mereka perlu cakna tentang kedudukan kewangan mereka dan berbincang dengan institusi perbankan yang mereka berurusan tadi itu dan cuba mencapai kata sepakat untuk menstruktur semula. Jadi kita boleh panjangkan dan pada masa yang sama kita boleh orang kata tu dengan penjaduan semula tu dia punya komitmen bulanan tu boleh dikurangkan dan ditambah pula dengan kadar pinjaman ataupun kadar pembayaran yang begitu kompetitif sangat-sangat membantulah. Tapi kita kena berbincanglah dengan pihak bank tadi. Ya, mungkin kita perlu ada keseimbangan daripada pihak peminjam dan juga pihak bank sendiri kerana dalam tempoh selepas dibenarkan urus niaga untuk beberapa sektor juga ramai yang sudah kembali pulih ekonominya. Cuma yang bersasar itu yang kita nantikan selepas berakhirnya September nanti. Apapun, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami hari ini. Ya, memberikan sedikit sebanyak pendapat tentang moratorium yang ada kemungkinan dilanjutkan ataupun tidak. Terima kasih sekali lagi. Kita akan menunggu pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Keuangan dan juga daripada Bank Negara sendiri untuk tentang pelanjutan tempoh moratorium yang akan berakhir pada bulan September nanti. Baik, kita akan berjeda seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita untuk cerita pagi yang membawakan banyak lagi perkembangan menarik untuk cerita pagi selepas ini.